Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Tutup kipas tutup. InsyaAllah malam ni kita sambung kembali daripada surah Al-Anfal, bermula pada ayat 61 sampai ayat yang ke-70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Ini mengantuk mata tu penilalat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, wa in janahu lis-salmi, dan jikalau mereka musuh-musuh ini ay malu, janahu bermakna malu. Malu ni benda malu bukan malu. Malu ni macam cenderung, cenderung nak
al-muyul, al-mail. Wa in janahu lis-salmi, kalau mereka orang-orang kafir ni nakkan as-salmi, perdamaian, maka Allah kata apa? Fajnah laha, maka engkau cenderunglah kepada kedamaian tersebut. Wa tawakkal 'ala Allah, dan berserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maha mendengar, maha mendengar apa perjanjian as-salmi itu, ya, perjanjian perdamaian tu, apa isi kandungannya. Allah maha mendengar. Dan sifat alim, Allah maha mengetahui apa yang diorang jelaskan dan apa yang diorang sembunyikan. Maka ayat ni Allah ajar kita ni hukum zahir manusia. Kalau musuh tu dia ajak kita berdamai, ajak berdamai, maka Allah kata fajnah laha, maka berdamailah dengan mereka. Wa tawakkal 'ala Allah, dan berserah pada Allah. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Walihadza lamma talaba al-musyrikuna 'amal Hudaybiyah as-sulha, oleh kerana itu bila orang kafir zaman Nabi SAW nak buat perjanjian dengan Nabi pada tahun Hudaybiyah as-sulh, perdamaian, wa wada' al-harb, dan mereka nak buat gencatan senjata, bainahum wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, antara mereka dan antara Nabi SAW selama 9 sinin, 9 tahun. Ya, bila perang Nabi kalah sekali di dalam perang Uhud. Lepas tu menang. Orang kafir pun macam orang kata dah habis reh lah, orang kata kalau lawan-lawan pun confirm kalah ha. Lalas diorang pun buat perjanjian Hudaybiyah dengan Nabi, ya. Walaupun kita dah cerita dulu kan, perjanjian Hudaybiyah tu macam berat sebelah. Maka Allah kata fajnah laha. Islam ni diajak berdamai, bukan ajak berperang. Kan? Berapa banyak negara-negara yang Islam masuk, seluruh negara tu jadi Islam lah ke? Makna wajib masuk Islam lah ke? Tak. Terpulang kan? Dia tak pernah paksa orang masuk Islam. Jadi berdamai. Diorang buat perjanjian dengan Nabi selama 9 sinin, 9 tahun. Ajabahum ila zalika, Nabi pun bersetuju dengan perdamaian tersebut. Mashtaratu minasyurutil akhar, bersama-sama dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Inilah dipanggil kaedah kerjasama politik, tahaluf siasi, kerjasama politik, ya. Okeylah, nanti orang tanya, habis tu Ustaz, UMNO ajak berdamai, kenapa kita tak berdamai pun? Kan? Dah nama politik lah bro, relax kan, kenapa kita tak berdamai? Ustaz dah contoh tak baca ayat ni kan, cewa. Betul lah, kita pernah berdamai dulu kan, pernah dalam sejarah, dah masuk dalam perikatan, lepas tu kena terajang keluar, mana kena tipu lah, ya. Bila kena tipu, Nabi ajar pula dalam satu hadis, Nabi kata apa? La yuldawul mu'min fi juhri dhabbin marrataini, orang mukmin takkan kena patuk dekat lubang biawak 2 kali. Mana sekali dah kau kena patuk cukuplah. Kalau sampai 2, 3, 4 kau kena patuk gak, ba'alib ngalib ngang dipanggil, bangang dipanggil, ya. Faham cerita tu? Jadi bukan tak nak berdamai, tapi dah ada pengalaman, ya. Bila pas bersama dengan mereka, dia pun sepak diterajangnya sampai hilang Kelantan. Nak boleh ke Kelantan tu pula setengah mati, berusahanya ulama akhir dapat, kan. Ini tak mustahil Syekh, akan berlaku pula dekat Terengganu. Kan kita kan bulan puasa ni, tak petang di Kuala Kemama kita makan kepeliku. Kau tengok takdir Allah pas menang insya-Allah. Amin. Kita akan seri 16-16. Bila seri nak macam ni, penalti. Kau nak sepak siapa? Mas Said. Kan? Bila 16-6 tak boleh Syekh. Kan? Dia tak boleh, dia bila seri macam tu tak boleh, tidak menteri besar tak boleh, Mak Said tak boleh. Memang akan berlaku, mungkin ya, akan serah speaker, tak boleh, speaker bukan don, kan. Yelah confirm Tok Gua jadi naik kan bila 16 tu.
Cakap banyak tak ada lah. Bala ataupun mungkin bila dah sama macam tu, mungkin dia orang akan buat apa, kerajaan campuran, ya, kerajaan campuran. Tapi dah ada pengalaman dah. Set ni biasa lah dia, aku nak kabarkan kasar pula bahasa aku kan. Tak payah kabar lah, kau fikir sendirilah bahasa apa yang sesuai, bila dia dah kalah macam tu, dia bawa tergih-gih nak baik dengan kita. Standard macam tu lah. Makan baru ni dia kalah kan. Dia kata apa? Dia kata kita takkan bina rumah kuasa rendah dekat kawasan yang pembangkang menang. Mak Said punya ni kan, MB paling canggih dekat Malaysia ni. Jadi tuan-tuan, kemungkinan akan, mungkin kita tak akan bekerjasama, kemungkinan akan jadi pilihan raya habis bubar balik don-don tu, jadi pula Terengganu tu pilihan raya belaka. Macam lagi seronok kan. Alamak, seronok aja korang ni. Gitulah, ya. Bukan tak nak berdamai, tapi cukuplah kita ni dah kena tipu. Orang Islam takkan kena tipu sampai 2-3 kali, ya. Sekali cukup. Ini Allah ajar dekat Nabi first time, ya. Kaedahnya Islam ajar, kalau kita tak ada pengalaman dengan dia, dia tak pernah tipu kita, fajnah laha, tak apalah, kau berdamailah dengan mereka. Wa tawakkal 'ala Allah, dan kau serahlah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa in yuridu an yakhda'uka, tapi kalau mereka nak membohongi kau wahai Muhammad, fa inna hasbakallah, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala bagi kamu. Huwallazi ayyadaka binasrihi, dialah Tuhan yang menguatkan kau dengan kemenangannya. Binasrihi ay binasrillah, kemenangan itu hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabil mu'minin, dan dengan adanya orang-orang beriman. Syarat-syarat nak dapat kemenangan ni tuan-tuan semua, abang kakak semua, kena ada 2 benda lah. Yang pertama dengan izin Allah, yang kedua dengan petugas-petugas kita ni jenis orang beriman. Orang beriman ni tuan-tuan, yang pertama buat kerja ikhlas lah kerana Allah, ya. Yang keduanya, jagalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya, bila berlaku apa-apa ujian dalam perjuangan, dia yakin ini merupakan qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidaklah panik. Macam kita dah cerita dulu kan, bukan kita tidak beriman, bukan kita tidak redha dengan kekalahan, kita redha. Tapi kalau ada pembohongan, wajib dibetulkan pembohongan tersebut. Kan macam dekat Mesir sekarang ni. Mesir sekarang ni ujian Allah Subhanahu wa taala. Lalu adalah golongan-golongan tertentu yang mengatakan, ikut sangat demokrasi tu, masuk sangat pilihan raya. Kau tengok, kena tipu juga korang Amerika tu. Ada yang cakap macam tu, kan? Tahu geng mana tu? Tak khabar lah, kan berasati pula nanti, ya. Habis nak tegak macam mana khabar ke dia? Kalau kita tak masuk pilihan raya, Mamat, oi samdul oi. Kalau kau tak masuk pilihan raya, apakah cara kau nak dapat kuasa 2 saat macam sekarang? Perang. Kau sedap-sedap je perang je, ya. Kena penumbuk sebiji kat muka. Itulah cara demokrasi ni sebagai alat, ya. Kita masuk demokrasi, kita cuba perelokkan demokrasi. Buktinya ada kesan. Dan ada kesan. Kita dapat Kelantan, kita dapat Selangor, kita dapat Kedah, Allah Ta'ala tarik sekejap, kan? Kita dapat. Bila ada kuasa tu, kita boleh buat apa kita nak buat. Majlis ilmu hidup. Tapi kalau kau tak buat, kata pilihan raya bid'ah, demokrasi bid'ah, kafir. Dah, kau nak buat tentang apa? Bagi risalah aja, tidak Jumaat, kan? Bid'ah, geram sungguh ni, kan? Jadi tuan-tuan, itulah yang diorang sebut-sebut. Kau tengok sekarang dekat Mesir, kena tipu. Demokrasi tu penipu. Memanglah, tapi kita cuba buat kerja. Kita buat kerja, berusaha. Sekarang di Mesir, Al-Azhar jadi pecah 2, Al-Azhar, kan? Dengan sebab ialah 30 tahun Husni Mubarak pegang Presiden Mesir dengan penuh rasuahnya, tak bagi bantuan kepada umat Islam di Gazanya, tangkap orang gitu gini. Syekhul Azhar tak cakap sebatas, nyap aja, kan? Tiba-tiba Dr. Mursi yang bini dia pakai tudung labuh, kalau kau banding dengan Husni Mubarak dengan bini Mursi,
macam banding rosmah dengan itulah. Gitulah bahasanya. Sungguh kata. Gitulah. Dia mana-mana puak-puak jahiliah ni memang sama kaedah dia. Pakaian, perangai sebijon orang KL kata. Ke sebijon kau tahu. Ya. Jadi Dr. Mursi bini tudung labuh, dia hafal Quran kan, sembahyang jadi imam. Apa benda yang bagus? Cuma biasalah baru tahun pertama adalah kelemahan-kelemahan standard tu bro. Kan? Sabar boleh, tapi tak. Yang peliknya Syekhul Azhar tu pun tumpang semangkuk juga buat pengumuman bersetuju dengan rampasan kuasa tentera tu. Dia sebenar kalau ikut sejarah Al-Azhar ni, title Syekhul Azhar ni dulu kan, once upon the time dulu, satu jawatan yang dipilih di kalangan para alim ulama Al-Azhar. Mereka yang pilih sama-sama mereka siapa yang layak pegang Syekhul Azhar, bukan kerajaan yang bagi jawatan tu. Ulama pilih, tengok antara mereka siapa yang paling alim, paling wara', paling. Oh jangan mamai Syekh. Al-Azhar memang melahirkan ulama yang subhanallah, hebat-hebat, alim-alim. Begitulah daripada dulu. Dan saya ingat dulu masa saya kat Al-Azhar, saya pernah baca satu benda macam rencana dulu Syekhul Azhar daripada berapa tahun, ialah Azhar ni kan universiti tertua di dunia kan, dah 1000 tahun kan. Dia punya Syekhul Azhar mesti berlatar belakang syariah, ya, tak ada bidang lain. Dia mesti syariah. Pasal syariah ni dia luas. Bukan kita nak kata bidang lain tak penting je, bidang lain penting juga. Tapi itu kelebihan yang dia bagilah. Sampailah naik zaman si Husni Mubarak, dia pun bubarkan undang-undang tu. Syekhul Azhar jawatan yang kerajaan anugerahkan, bukan di kalangan ulama Azhar yang pilih. Dia pun pilih Muhammad Ali Tantawi yang dulu tu. Itu lagi kontroversi Syekh. Dia ni bukan latar belakang syariah. Lepas tu zaman saya belajar dulu, dia pernah menghalalkan riba. Terperajat beruk aku baca. Riba halal, Allah. Adalah hujah-hujah pelik dia. Dan habis ulama lawan belaka ni Syekh, tapi dia buat bodoh gitu. Kan? Kau jangan main-main. Na'udzubillah min zalik. Zaman dia jadi Syekhul Azhar. Bila dia mati ganti dengan ni nama apa? Mak Taib. Muhammad Tayyib. Kan? Kita yang bekas Menteri Besar Selangor ni pun nama dia Muhammad Tayyib. Kita Melayu Muhammad Taib. Taib tak ada makna kau tahu, Tayyib. Tayyib makna baik lah kan. Cantik Muhammad Taib ni kan. Dia boleh orang kata zaman Husni Mubarak dia senyap, tak kata apa, senyap. Sekali Mursi naik, dia antara yang pakat sekali jatuhkan Mursi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Lepas tu ulama-ulama Al-Azhar tak setuju. Tadi kita tengok gambar dekat Al Jazeera, penyokong Mursi dengan tentera tengah-tengah kawat tu ulama Al-Azhar belaka menjadi benteng. Jadi penyokong macam mana nak marah pun kan, emosi, nampak ulama lega macam tu. Cuba kau tengok penyokong yang apa dia panggil Al-Mutamarridun tu, geng yang jatuhkan Mursi, gila balik bayar Syekh kan. Memang tak ada akhlak, tak ada, memang zero lah. Tak macam mana kan orang dalam pecah rahsia. Rupa-rupanya Saudi ni masa Husni Mubarak, masa Dr. Mursi lawan pilihan raya tahun lepas tu, Saudi dah tak setuju dah. Saudi kata, dia kata usahakan jangan bagi Mursi menang. Itu surat tu ditulis sirrun lil ghayah, amat rahsia. Kan? Tapi orang dalam sudah bocor. Biasalah standard ni cerita-cerita jahat ni kan. Dia takkan boleh sorok kan. Atas dunia pun Allah dah bocorkan. Jadi dia kata macam mana pun pastikan jangan bagi Mursi menang. Dia boleh kata apa tahu? Al-Ikhwanul Muslimun ini amat bahaya bagi kami, bagi Saudi. Pelik aku. Emang aku pelik. Ikhwan Muslimun ajak orang kembali kepada Islam, bahaya tu. Ya. Ni geng-geng Wahabi, Salafi, bid'ah ni kan pelik tuan-tuan. Kalau yang ni tak bagi naik, Amerika baik pula dengan kau kan. Ni dia orang ni bukan semualah, dia ada juga yang Salafi mu'tadil, ya, Salafi yang sederhana.
Tak macam yang Saudi sekarang ni. Yang pelik kan, masa jatuh kerajaan Mursi baru-baru ni, yang negara yang mula-mula bagi ucapan tahniah mana? Saudi lah. Bengong tahap gaban sungguh. Kita orang kampung kurang pun sedih. Kita orang kampung pun sedih, Syekh. Dia boleh suka, berseronok. Antara alasan dia kata apa tahu? Dia kata dia tak nak kalau Ikhwan Muslimun naik memerintah Mesir, memerintah, besok nanti ya, seluruh negara Islam akan tertumpu dengan Ikhwan Muslimun, akan dengar cakap Ikhwan Muslimun, akan abaikan Arab Saudi. Dia tak nak tu. Sebab Arab Saudi kan, dia kelebihan dia ada Kaabah. Dia ada Kaabah tu satu benda yang hebat lah. Orang akan tumpu ke dia. Yang kedua, dia nak supaya negara-negara Islam dengar cakap dia. Dia tak nak Ikhwan Muslimin ni jadi contoh kepada negara-negara yang lain. Dia usaha jangan bagi menang Mursi. Dan dia kata dalam surat tu, segala laporan pilihan raya hendaklah engkau beri kepada kami melalui menteri nilah dekat dia punya kedutaan tu. Itu cerita tahun lepas lah masa Mursi menang. Rupa-rupanya baru tahu ya, benda dah lama. Okeylah, ala kulli hal, ini semua janji Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Adakah kamu fikir kamu akan masuk syurga sedangkan kamu tidak diuji sebagaimana aku uji umat-umat yang terdahulu? Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u. Mereka ditimpakan dengan kepayahan, kesusahan. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan Rasul, mata nasrullah, bilakah kemenangan Allah? Allah kata apa? Ala inna nasrallahi qaribun, sesungguhnya kemenangan Allah hampir. Besok di padang mahsyar, anda baca hadis tadi, bila Allah Ta'ala tunjukkan kepada orang Islam di padang mahsyar syurga. Lepas tu Allah suruh dia ingat balik kepayahan yang dia pernah lalui dekat dunia dulu. Kita duduk kat Malaysia kan, hari-hari tengok Syria sakit kepala, sedih. Bau tak dan hilang sedih, berdemam. Mesir pula, Turki pula sedih. Mesir pula, sedih gila Syekh. Berasa lamanya tak tahu apa perkembangan terkini. Ni sekarang kita rasa. InsyaAllah bila kita masuk syurga besok, insyaAllah, amin. Allah kata, cuba kau ingat balik, lama tak kau susah masa atas dunia. Bila kita tengok balik, kata tak adalah, kejap sangatnya kita kata macam tu. Kita bila nampak syurga tu, kita rasa dekat dunia tak ada benda ujian tu, simple present tense. Allahu Akbar. Tapi payah nak cerita benda macam ni. Tunggu masuk syurga dululah baru boleh cerita kan. Selagi duduk atas dunia ni, kita rasa Allah lamanya lah kan. Nak menang dah tengah anu, kalah 16-17 kan. Pop 16 sama, bye tu. Ini tak tahu lagi macam ni. Sabar je lah. Allahu Akbar. Ujian. Ya, ujian. Dunia ni tempat ujian. Darul bala'u, rumah ujian dunia. Okey, jadi Allah Ta'ala kata yang memberi kemenangan Allah dan orang-orang yang beriman. Beriman yang kita sebutkan tadi, beriman betul-betul dengan rukun Islam, beriman dengan rukun iman, bahawasanya semua benda qada Allah, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, huluwihi wa murrihi. Kau beriman dengan qadar Allah, qada Allah, baik buruk, pahit ataupun manis. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah Subhanahu wa taala menyatukan antara hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a, jikalau kau menginfakkan ma fil ardi, ma ni umum tuan-tuan, apa benda kau infak dalam dunia ni, harta, duit, emas, perak, minyak petrol, gas, apa lagi, cipan, tenuk, tapir, semua-semua sekali. Kau kumpul belaka untuk kau tarik, untuk kau satukan hati manusia. Allah kata apa? Ma allafta baina qulubihim, engkau takkan boleh menyatukan hati manusia. Ma yang pertama tu, ma dengan makna ismul mausul bermakna allazi, umum. Ma yang kedua dengan makna manafi. Jadi benda ni kena belajar nahwu baru kita tahu. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah yang menyatukan hati mereka.
Hati manusia di zaman Nabi SAW, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Kalau kamu menginfakkan seluruh harta benda dalam dunia ni, wahai Muhammad, untuk engkau menyatukan hati-hati mereka, Allah kata, "Ma allafta baina qulubihim." Engkau takkan boleh menyatukan hati mereka. "Walakinallaha allafa bainahum." Tetapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Daripada perkataan alif jinak, ya. Kalau ada orang nama alif ni, makna jinak, bukan binatang. Alif ni jinak lah, jenis baik kan. Innahu azizun hakimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha mulia lagi maha bijaksana. Wa fi sahihain, dalam hadis sahih cerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama khataba al-ansar fi sya'ni ghanaim Hunain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan orang-orang Al-Ansar tentang harta rampasan peperangan Hunain. Peperangan Hunain yang berlaku pada 9 Hijriah kalau tak silap ana, merupakan peperangan yang paling akhir Nabi pergi. Jadi peperangan yang paling akhir dan paling banyak harta rampasan perang, banyak dapat. Jadi para sahabat golongan Al-Ansar ni seronok kan, harap-harap dapatlah juga. Tiba-tiba Allah utamakan orang-orang yang baru masuk Islam, macam Suhail bin Amr, Hakim bin Hazam. Adalah lagi orang-orang mu'allaf yang baru masuk Islam, yang dulu memang geng karat lah, senang bahasanya kan. Lepas tu masuk Islam, dia orang dapat banyak. Macam Hakim bin Hazam tu kan, kalau kita baca sejarah dia, dia minta sampai 3 kali, "Ya Rasulullah, bahagian ana mana? Unta ana mana?" Nabi kata, "Ambil." Lepas tu, tambah sikit lagi boleh tak? "Ya Rasulullah." "Ambil." Sikit lagi, ya Rasul. "Ambil." Sampai 100 ekor unta dia seorang. Sikit lagi. Nabi kata, "Ya Hakim, inna hadhil mal hadirun khudratun hadirun. Inna hadhil mal." Harta ni benda yang seronok, yang orang suka. "Faman akhadha bisakhawati nafsihi." Siapa yang ambil dengan rasa mencukupi, burikalahu fihi, Allah berkatkan hartanya. "Waman akhadha," tapi siapa yang ambil harta ni dengan rasa tamak, nak lagi, lam yubarik fih, tidak akan diberkati. Famathaluhu, perumpamaan orang yang tak cukup ni, kam kalladhi ya'kul wala yashba', macamlah orang yang makan tak kenyang-kenyang, makan. Ji bila nak berhenti, entahlah, aku tak tahu. Ngang. Bulan tu raya aku sungguh ni kan, tak kenyang-kenyang. Nabi kata macam tu baru dia berhenti. Hakim bin Hazam radhiyallahu ta'ala anhu baru masuk Islam kan. Jadi sahabat yang veteran ni, kau tahu, yang dah berjuang lama dengan Nabi, perhati aja. Dah bahagian kita mana bro? Bahagian kita mana? Kita berjuang punya lama, takkan seekor unta pun tak dapat, ekor pun tak dapat. Nabi bagi. Jadi masa itulah ada orang bunyi kat belakang kan. Manusia biasalah. Tapi sahabat Nabi tetap sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jangan jadi macam Syiah, kurang hajar, biadab, celaka, ya, menghina para sahabat Nabi. Ada sahabat bunyi kat belakang. Macam tu lah. Tam-tamlah, kita lama berjuang, kita pacak berniaga, kita banyak pokok, kita bahang kara, kita berlaku, tak dapat setarang. Contoh cakap tengah ni pula sahabat ni kan. Maknanya gitu lah kan. Tak adalah bunyi-bunyi kat belakang Nabi. Sampai yang baru berjuang, yang baru masuk Islam, yang baru isi borang ni kan, dapat belaka harta rampasan perang. Nabi pun panggil orang Al-Ansar, kumpul semua Al-Ansar. Jangan ada seorang pun bukan Al-Ansar, semua orang Al-Ansar. Nabi kata, "Ya ma'syar Al-Ansar, wahai orang-orang Al-Ansar, alam ajidkum dulalan fahadakumullahu bi." Bukankah masa aku pindah dekat Madinah dulu, korang semua sesat belaka, ramai sesat. Lalu Allah memberikan petunjuk dengan sebab aku. Wa'alatan, dan kamu dulu susah, fa'agnakumullahu bi, maka Allah berikan kesenangan dengan sebabnya ada aku. Ada Nabi SAW dengan cara
perang menang dapat harta rampasan, perang menang dapat harta rampasan. Dan keberkatan Nabi SAW, wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi. Dan bukankah kamu dahulu bergaduh sama-sama kamu antara Aus dan Khazraj, kan? Berperang berpuluh tahun. Aus nama orang, Khazraj pun nama orang juga, dua beradik, seorang nama Aus, seorang nama Khazraj. Jadi dua beradik ni ngam lah, dulu tak ada masalah, cucu cicit dia tu lama-lama berebut tanah, berebut tender, berebut projek, bergaduh Aus dan Khazraj sampai jadi dua puak. Ni keturunan Aus, ni keturunan Khazraj, berperang, bergaduh, benda kecil bergaduh. Lalu Allah Ta'ala satukan kamu dengan sebab Islam. Kullama qala syai'an qalu Allahu wa rasuluhu amanna. Jadi para sahabat Al-Ansar ni bila dengar Nabi kata macam tu kan, Nabi ungkit cerita lama. Bukankah dulu korang sesat, kemudian Allah beri petunjuk dengan aku? Setiap kali Nabi tanya soalan tu, sahabat Al-Ansar menjawab, Allahu wa rasuluhu amanna. Allah, Rasulnya kami beriman. Bukankah dahulu kamu fakir miskin, lalu Allah kayakan kamu dengan aku? Allah wa rasuluhu amanna, kami beriman. Wa kuntum mutafarriqina fa'allafallahu baina qulubikum. Kamu dulu bergaduh, bertelagah, aku yang satukan kamu. Allah wa rasuluhu amanna. Begitulah para sahabat dijawab. Jadi nak sebutnya Allah Ta'ala menyatukan hati manusia ini dengan Islam, ya, bukan dengan kebangsaan, dengan harta. Semua benda-benda tu takkan boleh menyatukan kita. Kalau boleh pun takkan bertahan lama, ya. Bukan nak mengata sesiapa. Kalau kau tengok orang kahwin dengan artis kan, kahwin dengan sebab apa? Cun. Kalau kahwin dengan sebab cun, berapa lama boleh tahan? Kan? Mana boleh tahan, bro? Bini tu kita punya. Lala bini pergi dekat set pengembaraan, action! Kan? Balak lain pun pegang bini kau, kita tengok, Natal ni kena cari yang aku bayar mahal-mahal bahang ke dia, kan? Tak jadi babak atas katilan, tak jadi, tak real. Buat sekali action, sekali lagi bini kita kena 10 kali je. Macam tak berapi kau, kan? Jadi bercerai juga akhirnya dengan sebab lawa, kan? Tak berkat. Sebab tu na'udzubillah, mana-mana suami yang biarkan isterinya berlakon, bercampur lelaki perempuan, berpeluk sana berpeluk sini, dia panggil apa? Dayus. Lam yajid urfal jannati yaumal qiyamah. Takkan dapat bau syurga besok di hari akhirat. Takkan dapat bau syurga. Jangankan nak masuk, bau pun tak dapat. Kau tahu? Na'udzubillah. Jadi tak ke mana pun kahwin dengan sebab cun. Harta pun tak lama juga, kan? Tengah harta banyak, okey lah orang baik dengan kau. Harta kau tak ada, lantak kau lah. Akhirnya Allah satukan kita dengan sebab Islam. Tu je. Aku mana kenal korang mana kenal, tak kenal, kan? Korang pun tak kenal aku. Tapi kenapa kita boleh duduk sekali? Dengan sebab Islam, dengan sebab agama Allah. Tu je, kan? Allah janji Syekh benda ni. Allah sebut dalam Al-Quran. Dan Allah ciptakan kita. Dan formula bersatu tu Allah yang buat juga. Formula bersatu tu Allah buat, maka ambil lah yang Allah ajar. Jangan, tak jadi kalau kau buat formula, lepas tu kau buat lagu pun tak jadi. Bersatu kita bersatu, kan? Kau nyanyilah lagu tu banyak kali, takkan boleh juga. Dia kena kembali kepada Islam. Okey, Nabi sebut dalam hadis, dalam satu riwayat an Mujahid, idzal taqa musliman fatasafaha ghufira lahumah. Dalam sebuah riwayat menyebutkan, apabila orang Islam bertemu, fatasafaha, lalu mereka berdua bersalam-salaman, berjabat tangan, ghufira lahumah, diampunkan kedua-dua ni, kan? Aku salam, ana salam dengan enta, ana pun Allah ampunkan dosa, enta pun Allah ampunkan dosa, kan? Kalau kita pernah bertekak, pernah bergaduh, Allah ampunkan dosa dengan salam, Syekh. Belum minta maaf lagi, belum cakap kosong-kosong, lagi banyak diampunkan dosa. Ini baru bersalam, ghufira lahuma, diampunkan dosa. Qala, lalu ada seorang bertanya kepada Mujahid. Mujahid ni mufassir. Qultu li Mujahid bimusafahat
yufaru lahuma, takkan dengan berjabat tangan aja Allah boleh ampunkan dosa. Faqala Mujahid, maka berkatalah Mujahid mufassir ini, ama sami'tahu yaqul, engkau tak dengar Allah kata apa? Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Mana Allah satukan hati kamu dengan Islam. Bila kau bersalam-salaman, Allah ampunkan dosa kau. Wa an Salman al-Farisi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal muslim idza laqiya akhahu al-muslim, sesungguhnya orang Islam apabila bertemu dengan saudara seagamanya, fa akhadha bi yadihi, dia pun pegang tangan kawan dia ni, tahatan anhuma dzunubahuma, maka gugur dosa mereka berdua, kama yatahatul waraqu anis syajaril yabisah, sebagaimana gugurnya daun-daun daripada pokok yang kering. Fi yaumin rihin asif. Tengok Nabi kata kelebihan orang bersalam ni orang Islam bersalam ni, kelebihan dia apa? Bila kau bersalam, Allah gugurkan dosa kau seperti daun pokok yang gugur daripada pokok yang kering pada musim angin yang kuat. Kau jangan main. Bukan pada musim tak ada angin. Tak ada angin mungkin 10 helai. Ini rihin asif. Ranting-ranting terbang, kau tahu? Kau jangan main. Itu makna banyaknya dosa tergugur dengan sebab bersalaman. Sebab tu salam ni benda bagus. Ada orang kata tak ada salam-salam lepas sembahyang, bid'ah manjang mangkuk ni. Oi, nak ampun dosa lah bro. Tak reti pun kau ni. Tapi hari ni jangan salam aku sakit tangan. aku ni terseliup. Dah bengkak dah ni. Salam kuat-kuat, salam pelan-pelan lah. Salam kalau nak salam ni salam macam salam model macam ni. Macam tu je. Okeylah tuan-tuan. Wa illa ghufira lahuma walau kana dhunubahuma mithla zabadil bahar atau zabadil bihar. Nabi kata sekalipun dosa mereka berdua banyak macam buih-buih di lautan. Kan? Untung salam ni. Tapi jangan paksa pula salam. tak gugur pula dosa tu kan. Bertambah dosa. Dia paksa aku tadi kan. Payah juga kita ni. Antara yang kita ingat kan, Allah nak ampunkan dosa kita ni, memang Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dengan kita baca Ilahana ya Rabbana subhanaka, subhanallah 33 kan, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, wala haula wala quwata illa billah. Allah, Nabi kata dalam hadis, diampunkan dosa walaupun dosa kau macam buih-buih di lautan ya. Baca tasbih tu pas sembahyang, pas sembahyang sunat ke baca. Sibuk macam mana pun ingat dosa aku banyak ni ya Allah, bacalah kan. Ni tak kadang-kadang tak benda-benda pun terus keluar kan, sembah popel kat luar, okok lagi duduk. Subhanallah, subhanallah, dosa kita banyak macam buih di lautan. Seterusnya Allah berfirman, ya ayuhan nabi, wahai para nabi, hasbukallahu, cukuplah bagi engkau Allah subhanahu wa ta'ala, wa manittaba'aka minal mu'minin, dan mereka-mereka yang mengikuti engkau di kalangan orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini umum, mu'minin, al-mu'minin, mana-mana orang beriman yang ikut Nabi, itulah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi puak-puak Syiah kata tuan-tuan, al-mu'minin ni ialah Sayyidina Ali. Dia seorang aja. Ya ayuhan nabiyyu, wahai para nabi, harridil mu'minina 'alal qital. Harrid ni mana apa? Galakkan orang beriman supaya berperang. Kau jangan main. Berperang ni bukan Allah kata sunat ke, tak, suruh galak. Galak ni makna galak kan. Buat sungguh lah. Macam kalau suka galak mu tengah tu lain kan. Galak ni macam nembeng kan. Nembeng tu setengah juga kan. Berlampau-lampau lah. Lebih kurang macam tu. Mana digalakkan. Sebab tu Allah katakan, kita dah baca itu pada ayat yang ke-berapa berkenaan dengan bersiap sedia kelengkapan perangan. Dalam ayat yang ke-60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, ma tu pun umum juga, wa'iddu lahum, dan siapkan bagi mereka
mastata'tum, umum, apa-apa yang kamu mampu, min quwwatin, daripada kekuatan. Antaranya zaman Nabi, miribatil khayli, daripada menunggang kuda. Ini semua boleh menyihatkan tubuh badan, ya. Kita akhir zaman memang tak sihat bang, cepat mati. Masuk surau aircon, masuk kereta aircon, masuk rumah aircon, kan? Masuk lubang kubur je tak ada aircon kita ni, kan? Keluar-keluar panas, masuk balik aircon, panas, masuk balik, gitu lah. Jadi urat-urat saraf ni dah jengkring, orang Terengganu kata, kan. Jadi kita ni, itulah, lain kali kita cadang tak payah pasang aircon lah, bid'ah belaka. Tak boleh lah pula, nikmat ada pakai. Tapi yang penting exercise lah, kan. Kena rajin. Mana ada sahabat Nabi mati darah tinggi, kencing manis? Ada kau pernah baca? Tak pernah, kan. Sakit jantung, stroke, mana ada? Kita ada. Ustaz tu mati dah, kenapa? Stroke. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rupa-rupanya bila dibuat kajian, kan, yang membunuh ustaz ni rupa-rupanya anak murid sendiri yang bunuh. Lepas kuliah bagi makan, kan. Ustaz mentekan darah nombor 1, balik rumah tak exercise, terus tidur, kan. Besok-besok bang, Al-Fatihah habis. Jangan. Tapi tahu dalam hadis Nabi sebut, mautul faj'ah rahmatun. Nabi sebut orang mukmin yang mati mengejut tu rahmat Allah bagi dekat dia. Tu ada hadis kau tahu. Jadi kalau mana mati tengah tidur tu kira rahmat Allah, sebab dia tidur lah. Tahu? Man rabbuka. Dalam kubur. Ya Allah, rahmat juga Syekh, kan. Pasal tak sempat prepare, kan. Auzubillah. Memang, tapi Nabi kata rahmat. Mautul faj'ati rahmatun, Nabi kata. Mati mengejut ni rahmat bagi orang beriman. Kita nak husnul khatimah, insya-Allah. Amin. Jadi Allah kata wa'iddu, dan sediakan lahum, bagi mereka, mastata'tum, apa-apa yang kamu mampu, min quwwatin, daripada kekuatan, wa min ribatil khayli, daripada menunggang kuda. Dan malukan menunggang kuda, memanah, as-sibahah, berenang, kan. Nabi kata alimu auladakum arimayata was-sibahata, kan. Rupa-rupanya bila aku kenangkan balik, kan, rumah orang kaya kan banyak swimming pool, kan. Itu kan sunnah Nabi sebenarnya tu. Lepas ni berangan nak buat swimming pool tu. Kan? Tidaklah. Maknanya kalau kita pergi rumah orang ada swimming pool, jangan kata riak gila tu rumah ni, ni bazir bid'ah belaka ni. Tak. Bersangka baiklah dengan dia. Dia nak ikut sunnah Nabi SAW. Sungguh je, berenang ni sunnah Nabi, kan. Walaupun zaman Nabi tak ada swimming pool, tapi Nabi suruh belajar berenang. Aku pun fikir nak buat kolam juga rumah aku nampak kaya tu. Tapi nak parking kat mana kereta tu? Parking dalam kolam je lah. Kan dekat mana aku tengok ada kolam automatik, kan. Time nak guna dia jadi kolam tau. Time tak nak guna dia jadi macam apa, roundabout. Dia automatik naik, turun, jadi kolam, air masuk. Lepas tu bila orang tak guna, rata balik, jadi parking kereta. Ingat nak buat macam tu kat rumah aku nanti, insya-Allah. Okeylah. Jadi Allah suruh Nabi menggalakkan kepada orang beriman supaya mesti berperang. Tapi kalau kita baca ayat ni, orang kata kita teroris, kau tahu tak? Sebab tu antara punca ulama-ulama Al-Azhar tak ngam dengan Syekhul Azhar dengan sebab jihad lah. Dulu masa 11 September, Amerika ni cuba masuk campur dalam silibus Al-Azhar. Diorang haramkan diorang keluarkan arahan, kan. Amerika bagi arahan dekat Husni Mubarak bagi arahan dekat Menteri Pelajaran bagi arahan dekat Al-Azhar supaya haramkan subjek jihad, jangan belajar. Zaman saya belajar lah tu, masa 11 September tu, kontroversi. Tapi ulama Azhar bertegas, tak, kita ajar juga. Pasal ni Allah sebut dalam Quran, kata kutiba alaikumul qital wajahidu fillahi haqqa jihadihi haridil mu'minina alal qital. Benda ni arahan Allah. Kita ajar cara sebenar, bukan kita suruh orang buat teroris, pengganas. Tak. Memang Allah ajar, kena keadaan sesuai waktu pergi perang.
kan? Benda tu kena ada. Sampai macam tu. Jadi berlaku apa orang kata konflik di Al-Azhar satu ketika dahulu, tak dibenarkan mengajar subjek jihad. Itu dekat Mesir boleh tahan, ulama dia lawan. Dekat Syria berat nanang Syekh. Kat Syria mana ada kita belajar subjek jihad? Memang tak dibenarkan, diharamkan terus. Sebab dibimbangi kalau subjek jihad diajar di Syria, ramai mujahidin akan berjihad membebaskan Palestin yang betul-betul sempadan dengan Syria tu, dekat Bukit Golan tu. Tak diajar. Kita belajar hudud pun dalam store, kan? Masuk store sekolah, nyorok tengok mengajar, habis juga bab hudud. Alhamdulillah. Gitulah. Ya ayuhan nabi, wahai para nabi, haridil mu'minin, galakkan orang beriman, alal qital, untuk berperang. Iyakun minkum, kalau ada di kalangan kamu, ishruna sabirun, 20 orang yang sabar, yaghlibu mi'atain, akan mengalahkan 200 orang musuh. Aboy, 20 orang lawan 200. Mana seorang lawan berapa? Accountant. Apa? Mana pinjaman semua? Pinjaman tak adalah pula malam ni. Aku lemah betul. Berapa? 10. Seorang lawan 10. Bersepah kau nak bersilat, kau tahu tak? Seorang lawan 10. Kalau berlakon tak apa kan? Cerita Hindustan kau jangan seorang 50 dia menang lagi. Menatang sungguh kata dia ni. Kan? Tembak dia boleh gigit peluru. Gigit peluru bro. Gila kata. Tak adalah. Hindustan memang orang Arab panggil ajaib. Kan? Ajaib. Memang pelik. Mula-mula dulu Allah kata, kalau kamu ada 20 orang mujahidin pun dah cukup. 20 orang tengok kekuatan musuh apa? 200. Kena lawan. Kalau korang 20 orang, kalau musuh 200, korang kena lawan. Kalau 100 simple present tense lah, kan? Kena lawan. Tapi kena syarat, ishruna sabirun, 20 orang yang sabar. Yaghlibu mi'atain, mengalahkan 200. Wa iyyakum minkum mi'atun, dan kalau kamu ada 100 orang mujahidin, yaghlibu alfan, akan mengalahkan 1000. 200 lawan 1000. Minal ladzina kafaru, di kalangan orang-orang kafir, annahum kanu bi annahum qaumun la yafqahun. Ada terputus ayat tak ni? Ada zalika tak? Yaghlibu alfan minal ladzina kafaru, terus bi annahum. Terus bi annahum. Sesungguhnya mereka merupakan kaum-kaum yang tidak mengerti apa-apa. Bila diturunkan ayat ni, ada para sahabat merasa berat. Ya Rasulullah, 20 orang lawan 200 orang. Ya betul. Please believe it or not. Berat ni, kan? Bersepah kita ni. Dia kalau orang buat demo tu lain kan, silat cekak kan, silat lincah, itu semua dah hafal belaka, trik, serang cuba serentak serang, kau pun tahu macam. Lalu Allah Ta'ala maha mengetahui, tapi nak khabar rahmat Allah ya. Al-ana, sekarang, khaffafallahu ankum, Allah meringankan bagi kamu. Wa alima anna fikum dha'fan, dan Allah mengetahui ada di kalangan kamu orang-orang yang lemah. Maka Allah Ta'ala pun tukar berapa bilangan yang sepatut pergi berperang. Allah pun kata, fa iyyakum mi'atun sabiratun, kalau kamu ada 100 orang yang sabar, yaghlibu mi'atain, kamu akan mengalahkan musuh seramai 200 orang. Mana kalau kita 100, musuh 200, logik lawan. Mana 1 lawan 2 okey lah, 1 lawan 2 okey lah, aku biasa lah macam tu. Kan? Dulu masa kita budak-budak Samseng juga, gaduh panjang kan. Dah aku adik-beradik 8 orang. 8 orang semua lelaki. Mana ada perempuan? Mak aku seorang perempuan kan. Abang sulung karate do, abang aku nombor 2 jet kunido. Main-main kau. Aku tarado. Kan? Tak apa benda, komando semuanya ada kan. Do kan. Jadi memang kita ni asyik bergasak dekat rumah tu.
Abang tu tak ada kerja, balik rumah, jom sparing manjang kan, sepak bunyi bergang. Beli buku bosa bapak tu apa, Encyclopedia siapa nama zaman dulu bodybuilder yang hebat tu, Arnold Schwarzenegger. Arnold susah nak eja tu kan. Itu Mr. Olympia berapa kali kan, Mr. Universe berapa kali. Jadi kita pun budak-budak masa tu ikut lah. Abang masuk bodybuilder pun kita masuk juga, masuk karate pun masuk juga. Jadi tidaklah samsing, tapi suka gaduh lawan-lawan kat serama kan. Sampailah kat Syidia kena tumbuk ngarap, insaf terus. Letak jawatan sampai sekarang. Tapi sejak jadi ustaz ni dia warak lah sikit. Tak boleh ustaz masuk kungfu tak berkat anak murid, kau jangan main-main kan. Kalau aku ngajar kungfu, korang belajar dengan aku, sekali aku tergajar kau hilang berkat, kau jangan main-main. Tak apa lagi kena kau tergajar dengan aku macam kan. Kalau badminton dengan aku pun tak boleh kalahkan ustaz, tak berkat ilmu. Ustaz kena menang manjang, jangan kena redha je lah kalah ini gitu. Dekat Endon jangan. Endon pondok dia hebat kan. Ada satu video dia orang hantar tu, pondok dekat Endon. Gila kau. Sekali tengok macam Jet Li. Tu nuncaku tu kan. Datang tu itu baru canggih tu. Memang diorang hebat lah bab tu. Okeylah, maka Allah ringankan. Kalau kamu ada 100 mujahidin berhadapan dengan 200 musuh, lawan. Wa iyyakum minkum alfun, kalau kamu ada 1000 musuh, yaghlibu alfaini, kamu akan mengalahkan 2000 musuh. Biiznillah, apa-apa hal pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang yang sabar. Makana linabiyyin, cerita pasal lawan-lawan gaduh dulu masa kita sekolah. Dulu ana satu sekolah ana, Ustaz Dira Rahmat, Ustaz apa nama tu yang gondrong tu apa nama, Ustaz Ansari. Kenal Ustaz Ansari kan? Dulu dia ngajar jangan datang kan. Tu samalah satu pondok tu. Ana, Ustaz Dira Rahmat, Ustaz Ansari, tu semua satu pondok lah, sama belajar tu. Ustaz Ansari ni dia suka boxing kan. Dia badan dah tough dah masa tu. Aku cak bang lagi kan. Dia pun melawan kan. Kita pun konon-konon nak cover handsome lah, pakailah glove tu kan. Dia bagi sebiji, orang kadang-kadang kan peno kepala bengang aje. Sakit tu kena benda tu saya. Kita tengok orang boxing kita kutuk sedap kan. Bodoh lah main macam ayam lah, lembik biak ke masuk cik, sedap cakap. Kena 2 minit lah habis tenaga je kan. Macam naik motor lah. Tanya Fadilatul Syekhuna Hisham wa ashabuhu kan. Orang kata dah baju 5 kilo, baju 15 kilo kan, motor tu berapa kilo. Itu belum campur tekanan perasaan. Lembu minta lembu. Al-Fatihah kan. Itu berpeluh habis Allah. Jadi kita masuk gelanggang baru tahu, cakap kat luar sedap. Maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra, tidak sepatutnya seorang nabi itu ada menyimpan tawanan musuh, hatta yuskhina fil ardi, sehingga musuh betul-betul lemah di atas muka bumi. Turiduna aradad dunya, kamu menghendaki habuan dunia. Wallahu yuridul akhirah, dan Allah menghendaki hari akhirat. Wallahu azizun hakimun, Allah maha mulia lagi maha bijaksana. Kita dah cerita banyak kali sababun nuzul cerita ni kan, pasal Nabi nak tanya apa masalah tawanan perang. Cuma dalam riwayat ni kita baru jumpa pada hari ni sebab tu ilmu ni tak habis. Ilmu ni banyak sangat, luas sangat ilmu. Yang kita biasa dengar, Nabi tanya Abu Bakar dengan Umar kan. Abu Bakar kata tak payahlah bunuh, kita ambil wang tebusan. Umar kata kita bunuh belaka. Kita dengar riwayat yang lain. An Abdullah qal lamma kana yaum Badrin, bila berlakunya peperangan Badar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya dekat para sahabat, ma taqulun fi haula'il asara, apa pendapat kamu tentang tawanan-tawanan perang ni? Faqala Abu Bakr As-Siddiq kata, ya Rasulullah, qaumuka wa ahluka,
Yang kita tawan ni bukan orang lain, kaum kau juga, anak beranak kau juga, bukan orang lain. Ada Abbas, pakcik Nabi, Aqil, anak kepada Ja'far, sepupu Nabi, anak beranak kita belaka ya Rasulullah. Istabqihim wastatabhum, biarkan mereka hidup dan maafkan mereka ya Rasulullah. La'allallaha yatuba alaihim, semoga Allah ampunkan dosa mereka. Wa qala Umar pun angkat tangan, ana ya Rasulullah akhrajuka. Ni muka-muka yang kita tawan ni, diorang ni lah yang dulu masa dekat Mekah yang halau kau keluar daripada Mekah. Wa kadzabuka, mereka ni yang membohongi kau. Kau kata begini, dia kata begini. Kau bawa kebenaran, dia kata kau pembohong. Faqaddimhum, maka kau bawa seorang-seorang ke depan. Fa'adrib a'naqahum, biar aku tetak kepala diorang. Smackdown. WWF kan, tak bagi can. Umar subhanallah, memang Allah jadikan dia garang macam tu. Sebab tu orang lembut-lembut tak boleh sembelih lembu je kan. Kau tak payahlah. Lembu kata bujur sebati kat aku kan. Dah lah sedih, baca bismillah habis pula tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak siapa ajar aku pun tak tahu. Orang sembelih baca separuh. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kau dah kata Ar-Rahman penyayang, Ar-Rahim pengasih, kau sembelih buat apa? Lembu tu kalau berjawab, bodoh datang dia kata. Dah baca Ar-Rahman, Ar-Rahim, sembelih aku juga kan? Umar tak ada. Faqaddimhum, bawa dia kat depan, aku pancung sekarang juga. Allahu Akbar. Qala Abdullah bin Rawahah, rupanya ada lagi seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Rawahah, ya Rasulullah. Ya ni ganas juga ni. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu, anta fi wadin kathirul hatab, engkau sekarang ni duduk dekat Madinah. Madinah ni banyak pokok ya Rasulullah. Fa'adrim alwadi alaihim naran, cadangan saya Rasulullah, kumpulkan pokok-pokok kering ni, nyalakan api, humban dia masuk api. Oh, ganas lagi. Barbecue bro, tak cakap banyak. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu, padahal Abdullah bin Rawahah ni orang seni, kau tahu, darah seni, dia penyair Nabi. Fa'adrim alwadi alaihim naran thumma alqihim fihi, kau nyalakan lembah sebesar-besar lembah dengan api, kau humbankan dia masuk dalam api, bakar 2 kali. Bila Abdullah bin Rawahah cakap macam tu, Al-Abbas, pakcik Nabi kan tawanan masa tu, dia kata qata'ta rahimak, sampai hati kata gitu. Kau putus dara nampakan. Pasal ni semua anak beranak belaka ni. Nabi tanya dekat semua. Nabi tak tanya dekat orang Madinah tau. Orang Madinah tak kenal tawanan ni. Nabi tanya dekat orang Mekah. Abu Bakar orang Mekah, Umar orang Mekah, Abdullah bin Rawahah orang Mekah, anak beranak belaka kan. Kalau anak bakar, kita bakar je. Abang kata sampai hati rakyat kita. Putus dara kita. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak jawab, Nabi senyap kan. Abu Bakar kata gini, Umar kata gini, Abdullah kata gini. Falam yarudna alaihim syai'an, Nabi tak jawab apa. Summa qam fadakhala faqala an-nas ya'khudhu biqawli Abi Bakrin, wa qala an-nas ya'khudhu biqawli Umar, wa qala an-nas ya'khudhu biqawli Abdullah bin Rawahah. Kemudian Nabi SAW masuk dalam kemah dia. Orang kat luar pun sembang lah. Mungkin Nabi akan ambil pendapat Abu Bakar kot, doa pendapat Umar lagi power, Abdullah bin Rawahah lagi best. Kan? Jadi macam-macam ya sahabat-sahabat dekat luar ni. Tak lama kemudian, summa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun keluar. Bila Nabi keluar, Nabi kata apa? Innallaha la yulinu quluba rijalin hatta takuna alyana minal laban. Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala melembutkan hati-hati manusia ini. Ada di antara mereka yang hati mereka lembut, lebih lembut daripada laban, susu. Susu ni lembut lah kan. Ada orang hatinya lebih lembut daripada susu. Wa innallaha la yushaddida quluba rijalin, dan sesungguhnya Allah
mengeraskan hati-hati manusia hatta takuna ashadda minal hijarati, sehingga hati mereka lebih keras daripada batu. Kan? Umar Al-Khattab. Ciptaan Allah belaka, Syekh. Ciptaan Allah belaka. Waktu kita jangan nak marah. Kan orang ni boleh berubah dengan ceramah, orang ni berubah dengan ya hanana ya hanana ya, lantaklah kau, biarlah ke dia. Ya, janji dia jadi orang baik. Ada orang dengan lagu Selimut Putih, bila Israel datang memanggil, kan. Ada orang dengan macam-macam style, dengan baca Quran, ada dengan ceramah, macam-macam. Allah cipta belaka. Yang penting berubah. Apa kata Nabi? Wa inna mithlaka ya Abu Bakrin kamathali Ibrahim. Wahai Abu Bakar, engkau ni macam Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim pernah kata apa? Faman ittaba'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Nabi Ibrahim pernah kata, ya Allah, sesiapa yang ikut aku, dia termasuklah di kalangan kaum aku. Wa man asani, tapi siapa yang lawan aku, yang tak dengar cakap aku, apa kata Nabi Ibrahim? Fa innaka ghafurur rahim, kau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya Allah, maafkan ajalah. Kan? Kalau kita siapa yang ikut aku, dia umat aku. Yang kata aku, siap kau. Kita macam tu. Nabi Ibrahim tak. Kan? Siapa ikut aku, dia umat aku. Tapi siapa yang lawan aku, fa innaka ghafurur rahim, sesungguhnya engkau ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa inna mathalaka ya Abu Bakrin kamathali Isa. Nabi kata, engkau ni wahai Abu Bakar macam Nabi Ibrahim pun ada, macam Nabi Isa pun ada. Nabi Isa kata apa? In tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau kau mengazab mereka, mereka tu hamba engkau ya Allah. Kalau engkau ampunkan mereka, engkau Tuhan yang maha bijaksana, lagi maha mulia dan maha bijaksana ya Allah. Jadi dua Nabi ni karakternya lembut. Nabi SAW lebih lembut lagi. Lepas tu Nabi kata dekat Umar, wa inna mathalaka ya Umaru, engkau ni pula Umar kamathali Musa alaihi salam, macam Nabi Musa. Nabi Musa kata apa? Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Ini doa Nabi Musa kan, bila Nabi Musa dah lebih kurang berapa puluh tahun kan, beratus tahun doa berkempen dekat Fir'aun. Fir'aun degil. Akhirnya apa kata Nabi? Ya Allah, hancurkan harta mereka. Washdud ala qulubihim. Ushdud ni ikat simpul hati mereka, jangan bagi beriman. Jangan bagi beriman sehingga mereka melihat azab kau yang pedih. Allah. Akhirnya apa kata Allah? Qala qad ujibat da'watukuma. Kan ulama tafsir kata masa Nabi Musa sebut doa ni, Nabi Harun tolong amin. 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 Allah kata apa? Qad ujibat da'watukuma. Aku makbulkan doa kamu berdua. Allahu Akbar. Memang confirm kan? Fir'aun, akhirnya Allah tenggelamkan. Ushdud ala qulubihim. Simple, ketat, tak terbuka langsung nak beriman. Na'udzubillah min zalik. Dan Nabi kata apa lagi? Wa inna mathalaka ya Umaru kamathali Nuhin alaihi salam. Dan kau ni wahai Umar juga macam Nabi Nuh. Nabi Nuh, munasabah lah Syekh, kan? Beratus tahun berdakwah, tak beriman. Akhir kemuncaknya, sebelum dihancurkan kaum Nabi Nuh, apa kata Nabi Nuh? Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau tinggalkan satu biji rumah pun dalam bumi ni, rumah orang kafir. Kau hancurkan belaka. Maka Allah hancurkan habis kaum Nabi Nuh. Yang selamat 80 orang tu atas kapal. Jadi dua-dua karakter ni ada, lembut dan kasar. Dalam jemaah kita pun macam tu juga. Yang dalam pimpinan pun ada macam tu juga. Dalam pimpinan ni, kalau yang backing, siapa dia? Tuan Guru Ustaz Harundin backing. Ustaz Harundin backing. Bukan Harundin, Harun Tayyib. Ustaz Harun Tayyib, sorry. Ustaz Harun Tayyib memang garang. Tok Gua Jadi nampak macam backing tapi lembut. Sungguh. Tanyalah orang lama-lama tahu. Tok Gua Jadi lembut orangnya. Dr. Harundin lagilah lembut, ya? Sebab dia orang sufi, orang tariqah. Orang tariqah ni dia bila orang kuat berzikir ni hati dia lembut, dia banyak tasamuh. Gitu. Sebab tu kita ni
Jangan pula kata, oh maknanya macam tu Umar tak kuat zikir. Janganlah kata gitu. Katok balik betul. Ini karakter lah bang, ya. Umar ni apa zikir tak bacanya kan. Orang alim hebat, tapi dah memang karakter macam tu, garang. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Okey. Antum alatun fala yanfalitanna ahadun minkum illa bifida'in aw darbati unuqin. Akhir Nabi buat keputusannya, jangan seorang pun dilepaskan kecuali kena bayar wang tebusan. Bila Nabi kata macam tu, qala Ibnu Mas'ud, qultu ya Rasulullah illa Suhail bin Bayda fa innahu yadhkuru al-Islam, fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud ada masa tu dia kata, ya Rasulullah, seorang ni jangan ambil tindakan, Suhail bin Bayda. Ana lupa nak cek siapa dia Suhail bin Bayda ni. Dia ni dalam tawanan, tapi Abdullah bin Mas'ud minta supaya dia dilepaskan. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak jawab, Nabi senyap aja. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Fama ra'aituni fi yawmin akhwafa an taqa alayya hijaratu minas sama' minni fi dhalika al-yawm. Bila Nabi diam je, aku kata, ya Allah, kenapa aku cakap macam tu? Aku bimbang masa Nabi diam tu, Allah turunkan batu daripada langit, hempuk kepala aku mati depan Nabi. Bimbang sungguh kan? Sebab dia dah silap bagi cadangan nama seorang ni, jangan ambil tindakan. Nama lama Nabi kata illa Suhail bin Bayda, kecuali Suhail bin Bayda. Kan? Lepas juga dia. Nanti kita cek lah siapa dia ni. Jadi itulah antara sebab turun ayat ni. Kemudian sikit lagi nak berhabis ni, tapi cerita ni panjang lagi ni. Korang boleh bertahan lagi ke tidak ni? Yelah tu. Sikit lagi. Yang mengah aku tahu, korang manganga je. Wa ani Ibnu Umar qala lamma usira al-asara yawma badrin. Ni ada riwayat lain cerita. Bila orang tawanan, pasal nak perhabis ayat ni je. Bila tawanan perang ni kena tawan, antara yang ditawan ialah pakcik Nabi Al-Abbas, yang tawan dia orang Al-Ansar. Maka sampai berita ke Nabi, pakcik dia kena tawan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni lam anam al-lailata min ajli ammi Al-Abbas wa qad za'amtu al-ansar annahum qataluhu. Nabi tak tahu. Nabi balik sekali, Nabi dengar, pakcik aku kena tawan. Siapa tawan? Orang Al-Ansar. Jadi Nabi tak tengok lagi pakcik dia. Balik kemah dah lewat malam, Nabi tak boleh tidur, kenang ke pakcik je. Duk fikir, ke dah kena bunuh dah pakcik aku. Sampai tak lena Nabi terkenang ke pakcik Al-Abbas ni. Besok Nabi kata, kena bunuh dah ke pakcik aku tu? Faqala lahu Umar fa'atihim. Umar kata, kita pergi tengok macam mana, dah kena bunuh ke belum. Fa'ata Umaru al-Ansar faqala lahum arsalu al-Abbas. Umar kata, lepaskan Abbas. Dia jumpa orang Ansar kan yang tangkap Abbas ni, dia kata, lepaskan Abbas. Orang Ansar kata, faqalu la, tidak, la wallahi la nursiluhu, kami takkan lepaskan Abbas. Faqala lahum Umar, fa in kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ridan, kalau ini arahan Nabi, macam kan, Nabi kata tu pakcik dia lepas. Qalu, maka para sahabat Al-Ansar kata, fa in kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ridan fakhudhu, kalau untuk mendapat keredaan Nabi, ambillah Abbas, tak ada masalah punya. Kan, ni baiknya orang Al-Ansar. Fa akhadhahu Umar. Umar pun kata, mai sini, bawa Abbas. Falamma sara fi yadihi qala lahu, ya Abbas aslim, fa wallahi li an tuslima ahabbu ilayya min an yuslima al-Khattab. Wa ma dzaka illa lamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu islamuka. Umar pegang Abbas, dia kata, Abbas masuk Islam. Demi Allah, aku lebih suka engkau masuk Islam daripada bapa aku sendiri masuk Islam. Khattab, bapa Umar saya tak tahu cerita masuk Islam ke tidak, wallahu alam. Tapi tahu tak kenapa Umar kata macam tu? Aku lebih suka engkau masuk Islam daripada bapa aku sendiri. Kenapa?
Sebab Abbas ni Nabi sayang. Apa-apa hal pun utamakan kesayangan Nabi lebih pada bapa sendiri. Kau faham tak cerita aku ni? Ni level yang kita tak boleh sampai. Forever and ever and Batman forever. Kan? Apalah salah kata aku pun nak juga aku masuk Islam. Tak ada. Bapa nombor 2, Abbas yang pertama. Kau masuk Islam, aku lebih suka kau masuk Islam daripada bapa aku masuk Islam. Sebab apa? Sebab Nabi sayang dekat engkau. Fastashara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin. Bawa jumpa Nabi. Nabi pun tanya kepada Abu Bakar. Abu Bakar kata, ashiratuka, ini Abbas ni keluarga engkau ya Rasulullah. Fastashara Umar. Nabi kata, Umar, apa pendapat enta? Umar kata, dia tak masuk Islam lagi, bunuh je. Kalau masuk Islam tak ada hal punya, kan? Tapi kalau tak masuk Islam, bunuh je. Maka Allah pun turunkan ayat 67. Okey, Allah kata, laula kitabun minallahi sabaqa, kalaulah tidak kerana kitabun minallah, makna ketetapan daripada Allah. Apa makna ketetapan daripada Allah ni? Dalam tafsir Sofatu Tafasir Syekh Muhammad Ali As-Sabuni disebut, maksudnya kalaulah tak kerana Allah dah jadikan satu kaedah, kalau orang berijtihad, kan, dia dah berijtihad walaupun salah, dia tetap dapat satu pahala. Kalau dia berijtihad betul, dia dah akan dapat 2 pahala. Nabi dah berijtihad, Nabi kata kita ambil wang tebusan lah, kan? Kalaulah tak kerana benda ni, Allah dah tetapkan kalau kau berijtihad, kau salah sekalipun, kau dapat 1 pahala. Lamassakum fima akhastum azabun azim, nescaya kamu akan ditimpakan dengan azab yang pedih. Tapi Allah dah maafkan dengan sebab kamu telah berijtihad. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambillah, fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah, maka makanlah apa-apa yang kamu dapat daripada harta rampasan perang, halalan thayyiban, halal dan bersih. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan bahawasanya harta rampasan perang halal bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tak pernah Allah halalkan bagi umat-umat yang terdahulu, ya. Yang kita pernah cerita dulu, umat dahulu kalau pergi perang, dapat harta rampasan perang, dia kena kumpul dekat tengah-tengah padang, nanti akan turun api pada langit, sambar, terbakar belaka, makna Allah terima dah tu. Yang berperang tinggal angga je, main bakar je. Kurang dapatlah handphone satu, kan. Handphone bergentung sekali kau tu. Pendrive pun innalillah. Balik dulu main kau, umat dulu tak ada ni, kan. Dia dapatlah, mungkin adalah pahala lain, wallahu alam, kan. Tapi harta rampasan perang kumpul, api sambung, habis. Selagi api tak turun, Allah tak terima. Jangan main-main, kan. Kita pernah cerita juga, kan. Pernah berlaku zaman Nabi Musa tu, zaman anak murid Nabi Musa, Yusha bin Nun. Lepas habis perang, longgok belaka, api tak turun. Pasal api tak turun ni? Nabi Yusha tengok dekat tentera dia, korang rembat cuba angkat tangan siapa yang rembat harta rampasan perang. Senyap belaka, tak ngaku Syekh, malu nak ngaku. Okey, tak ngaku tak apa, buat soft, barisan. Semua ikut kabilah masing-masing, kabilah anak beranak masing-masing, kan. Kabilah ni, salam. Siapa yang bersalam dengan aku, tangan dia melekat dengan aku, makna dalam barisan ni kaki rembat seorang, mesti ada punya. Alamak, kata bro, salam. Salam betul-betul. Bro boleh tadi alhamdulillah, selamat, kan. Sampailah dekat satu barisan ini, salam. Aku tak pegang, aku tak, gigi ni tangan dah sangkut. Apa kata Nabi Yusha? Inna fikum hulul, dalam kamu ni ada orang yang rembat harta rampasan perang. Cek yang sungguh. Dia suruh apa? Emas sebesar kepala lembu, betul tak? Dia suruh dalam kain ke macam mana, Allahu alam. Ada, bawa keluar benda tu, letak dekat tengah-tengah, barulah turun api, habis. Gitulah umat dahulu, umat Nabi Muhammad untung, ya, sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah panjang umur dan rezeki. Jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Dan jangan lupa
InsyaAllah pagi besok kalau siapa yang dekat-dekat lah Masjid Putera Nilai tu, kita akan bersama dengan Syekh Muhammad Quraim Rajah. Dia panggil Syekhul Qura' Bilad Syam, ketua qari ulama-ulama di Syria. Kalau nak dekat sikit, dia akan pergi ke masjid saya, TTDI Iktisam 8 hari bulan kuliah maghrib, dan di Kota Damansara 9 hari bulan, mungkin lepas tarawih. Ya, kita biasa pasal Syria, dan kita akan buat kutipan derma. Dan malam ni pun anak nak buat kutipan derma untuk Syria, pasal alang-alang dia dah datang, kita akan terus bagi dekat dia insya-Allah, ya. Jadi lepas isyak nanti, bentang sejadah kat belakang tu, kita infak untuk umat Islam di Syria. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Takbir, takbir, takbir. Walillahil hamd.